Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi. So, macam yang kita buat pada hari yang Sabtu, hari yang lepas, yang kita bagi tahu yang market ni WTI ni ada potential untuk membuat penurunan. Okey, tapi disebabkan belakang tabir kita ni bagi tahu yang dia boleh juga untuk membuat penurunan sebab ada isu peperangan lah. So untuk hari ni apa yang saya nak lihat, saya akan cuba rungkaikan. Okay, so first sekali kita lihat dulu apa yang terjadi untuk minggu yang lepas lah. So bagi saya, pendapat saya yang market ni boleh turun dekat balik dekat kawasan sini. Okay, market ni boleh turun balik dekat kawasan sini. So saya akan cari entry position sell lah dekat kawasan atas resistance. Okay, tapi kalau kita tarik satu trend line, kalau contoh kita tarik satu trend line dekat sini daripada yang paling bawah berbalik kepada point yang kedua dekat kawasan sini, point yang kedua kita cari point yang ketiga dia dekat kawasan sini. So apa yang kita boleh lihat, pergerakan pertama, pergerakan kedua, pergerakan ketiga dan telah berlakunya satu breakout lah. So bukan dikira sebagai fake out lagi. Kalau kita tengok dekat sini, dia dah buat satu breakout. Candle yang kedua dia tak berjaya nak melepasi balik kita punya level trendline kita ni. Dan yang ketiga ni dia berlakunya satu movement ataupun dia pecah balik dekat kawasan atas trendline ni. So kita kena ingat konsep of trendline ni adalah untuk menjadi ukuran saja. So dia bukanlah panduan yang agak mencabar untuk kita gunakan dia. Okay, so untuk sekarang ni kalau kita perhatikan pattern yang telah terjadi untuk WTI ni, dia tengah membuat satu pergerakan yang besar kemungkinan akan jadi dan besar kemungkinan tak akan jadi. Okay, so kalau jadi insya-Allah TP dia akan jadi jauh lah. So at least saya target dia boleh turun dekat area sini dulu, kat sini, kat sini, dekat sini. So ini adalah TP-TP yang saya jangkakan yang market ni boleh sampai lah. Cuma saya tak pastilah bila. Kalau pasti bila, dah jadi level ayah-ayah pin lah. So ini adalah kawasan-kawasan yang saya target yang market ni boleh sampai lah. Sebab kalau kita lihat pergerakan WTI ni menaik ada satu waktunya yang dia akan membuat penurunan yang akan jadi yang amat-amat dahsyat lah. Cuma sekarang ni korang kena ingat isu belakang tabir untuk news masih menyokong untuk market ni membuat kenaikan. Sati, kalau korang nak masuk, korang kena berhati-hati sahajalah. So ni adalah pattern yang besar kemungkinan yang akan jadi, dan saya target untuk dia nak membuat movement dia yang sebenar adalah pada hari Rabu ataupun hari Khamis lah. So untuk hari Isnin, Selasa, korang cuba masuk entry yang santai-santai sahaja. So ini adalah pattern yang saya target untuk market ni buat. Okay, so saya buang balik kita punya benda ni, dan kita nak lihat apa yang kita nak buat. Okay, untuk WTI kalau kita perhatikan, dia ada buat satu gap up dekat atas level resistance ni lah. Kalau kita perhatikan candle pada hari Jumaat, dia close tak berjaya nak menembusi lah, tapi dia buat kenaikan ni adalah untuk gap up sahaja. So saya jangkakan kalau kita buka dekat time frame H4, dia masih belum menembusi level kita punya H4 punya engulfing dekat kawasan sini lah. So saya ada masuk sell sikit dalam 2-3 ekor. So kalau korang nak follow saya punya trading plan ni, korang boleh tarik Fibo sini untuk korang dapatkan ukuran korang punya stop loss lah. Contohnya korang masuk dekat area sini, stop loss korang perlu berada dekat atas lah. Tapi stop loss ni agak besar. Sebab apa? Sebab apa besar? Sebab kita gunakan time frame yang besar untuk kita nak tarik Fibo lah.
So ini adalah Fibo ABC Cell yang dah valid lah bagi saya, kalau nak kira yang betul-betul cantik dekat kawasan atas ni lah. So kawasan atas ni lebih comel hotel lah orang kata. Lebih comel sebab apa? Dia dah break level 100 dia, dan sekarang ni level untuk dia nak pullback lah. So untuk pullback ni dia ada dua cara. Market ni pullback 50% ataupun market ni pullback 100%. Maknanya kalau dia turun lebih kurang dalam 490 ataupun 500, dia punya pullback adalah 250 ataupun 490 jugalah. Penurunan dekat sini daripada A kepada B. Cuba korang tengok, 500 pullback haruslah 500 ataupun 250. So untuk tengok kita punya pullback lah. So untuk sekarang kalau kita buka dekat time frame H1, jelas dan ketara market ni tak berjaya pun break, tapi disebabkan gap up, dia berjaya duduk dekat atas. So kalau korang nak masuk, korang kena ada satu account yang untuk korang nak hold dia, ataupun korang tahu korang punya account korang ni bersesuaian ataupun tidak untuk korang nak masuk. Contoh, kalau korang nak guna stop loss yang lebih kecil, korang boleh gunakan di time frame H1. So stop loss berada dekat atas. So kalau korang nak tunggu dekat kawasan atas sedikit pun boleh juga, nak tunggu lagi dekat atas lagi sedikit pun boleh juga. So apa-apa pun korang punya risk and reward, korang kena clear lah untuk direction. Untuk hari ni US cuti, so pergerakan mungkin akan tak berapa nice untuk hari ni. So behave sahajalah. So masuk entry yang bersesuaian dengan capital korang, entry ikut cara korang, gunakan risk and reward yang clear of direction lah. Okay, so ni untuk WTI lah. So ini adalah pandangan saya sahaja. So pandangan peribadi saya masih lagi untuk menurun. Pandangan peribadi saya masih lagi nak menurun. Sekejap saya tolong lukiskan kotak ni warna pink, hot pink. So ini adalah pandangan peribadi saya sahaja, bukan makna korang perlu follow 100% lah. Ini adalah pandangan peribadi saya sahaja. Dan besar kemungkinan dia punya movement akan terjadi pada hari Rabu, macam saya bagi tahulah. Pandangan peribadi saya ini sahaja. So dia break level, once dia dah break level yang pertama, level yang pertama adalah 89040, dan insya-Allah cerah masa depan kita untuk kita nak hold. Tapi kalau dia masih tak berjaya break 89040, korang boleh tunggu lagi dia pullback sekali lagi untuk korang cari entry lah. Tapi kalau korang nak layan-layan, tu atas masing-masing punya cara lah. So saya cenderung lagi masih mencari untuk sell, cuma korang kena perhatikan belakang tabir punya isu lah. Perhatikan belakang tabir punya isu, behave saja, insya-Allah. Kalau benda ni jadi, benda TP pertama kita adalah 89040 dalam 250, dan TP kedua kita dalam 440p, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, TP8 dan TP9. So saya ada TP9 lah. So maksimum yang saya boleh jangkakan yang market boleh pergi adalah dekat kawasan sini lah. Tapi once dia break 66, insya-Allah dia akan turun lebih jauh lah. InsyaAllah dia akan turun lebih jauh. So apa-apa pun, monitor rapat apa yang korang tengah memahami, monitor rapat apa yang korang tengah membuat pemahaman, monitor rapat apa yang korang tengah uji kaji. So ini adalah pandangan peribadi saya sahaja. So besar kemungkinan dalam sell akan ada buy, dalam buy akan ada sell. So apa-apa pun follow trading plan korang, insya-Allah. Semoga dimurahkan rezeki semua. Assalamualaikum dan selamat pagi.